salah satu aktiviti yang dapat menjejaskan kelestarian alam sekitar dan ianya juga merupakan salah satu aktiviti yang tidak beretika. Aktiviti ini dikatakan tidak beretika kerana ianya melibatkan pencerobohan kawasan hutan simpang yang telah diwartakan oleh pihak kerajaan. Kawasan hutan simpang ini dilindungi oleh pihak kerajaan kerana ianya mempunyai berbagai hidupan dan tumbuhan yang hampir pupus. Namun, terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan perbuatan yang salah ini bagi mengauk keuntungan dengan cara yang Sektor pertanian. Sedar atau tidak sedar, sektor pertanian menjadi penyumbang kepada ketidaklestarian alam sekitar. Para petani yang ingin memulakan penanaman semula, pembukaan ladang atau kawasan pertanian baru, kebiasaannya akan membakar sisa-sisa tanaman yang lama atau semak-semut. Tindakan ini diambil kerana dapat menjimatkan kos pertanian mereka tanpa memikirkan kesannya yang buruk. Pembakaran secara terbuka dalam sektor ini menyebabkan berlakunya pencemaran udara dan jerebu. Pencemaran udara berlaku apabila asap yang dibebaskan ke udara mengandungi gas pencemar seperti karbon dioksida yang akan meningkatkan indeks pencemaran udara. Peningkatan indeks pencemaran udara yang berterusan menyebabkan berlakunya jerebu. Seterusnya, pembakaran secara terbuka juga menyebabkan berlakunya Dalam kita mengecapi kemajuan kini, tanpa kita sedar bahawa aktiviti industri ini telah meninggalkan kesan yang negatif terhadap keindahan alam sekitar. Pemilik kilang selalunya memandang rendah terhadap beberapa aspek iaitu pemeliharaan alam sekitar dan pemuliharaan alam sekitar. Sebagai contoh, mereka tidak memasang penapis di cerobong asap dan melepaskan sisa-sisa toksik ke dalam sungai yang berhampiran. Tindakan mereka ini adalah untuk mengurangkan kos kilang. Akibat tindakan daripada pihak kilang yang tidak bertanggungjawab ini menimbulkan kesan negatif iaitu pencemaran air dan pencemaran udara. Pencemaran air berlaku disebabkan pelepasan sisa-sisa toksik ke dalam sungai berhampiran kilang, manakala pencemaran udara berlaku disebabkan pelepasan asap-asap ke atmosfera tanpa penapisan di cerobong-cerobong asap milik. Merusak alam sekitar adalah berpunca daripada sikap manusia yang suka membuang sampah di mana tempat. Sikap ini akan menyebabkan berlakunya pencemaran bau, sekaligus akan mengundang ketidakselesaan kepada penduduk sekitar. Selain itu, membuang sampah di mana tempat juga menyebabkan alam sekitar kita ini terjejas. Ia juga akan mengundang perspektif yang negatif kepada orang ramai terhadap persekitaran kita. Oleh itu, kita perlu menjadi manusia yang bijak dan tidak membuang sampah di mana tempat. Langkah yang pertama ialah program pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. Apabila banyak pokok dan hutan yang ditarah dan ditebang, maka sepatutnya hendaklah ditanam semula. Anak-anak benih pokok yang baru perlu ditanam di kawasan yang lapang dan kawasan yang ditarah tersebut. Penanaman anak pokok ini sudah semestinya dapat menjamin kelangsungan sistem yang ada di alam sekitar kita. Pihak NGO dan pihak kerajaan perlu mengambil tindakan yang lebih produktif dengan bergiat lebih dalam menjalankan program-program tersebut. Hutan-hutan yang sedia ada perlu dijaga dan diselengara untuk menjamin kelestarian alam, dan hutan yang sudah ditebang hendaklah ditanam semula dengan pokok-pokok agar generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam ini. Langkah seterusnya ialah sikap individu itu sendiri. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting. Hal ini kerana sikap seseorang akan mempengaruhi berbagai perkara. Sikap seseorang yang tidak mempeduli dan tidak bertanggungjawab seharusnya diubah oleh diri individu itu sendiri. Sebanyak mana pun kempen dijalankan, kalau tiada kesedaran dalam diri seseorang, maka tiada gunanya. Mereka perlu sedar akan kesan negatif dan impak kepada alam sekitar sekiranya mereka terus melakukan aktiviti yang boleh mencemarkan alam sekitar seperti pembakaran terbuka, membuang sampah ke dalam sungai dan sebagainya. Mereka juga perlu lebih banyak menerapkan nilai cinta akan alam sekitar dan bertanggungjawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar. Langkah yang terakhir adalah langkah menggubal semula undang-undang alam sekitar sedia ada. Penguasaan yang lebih tegas perlu diambil oleh semua agensi yang berkaitan bagi melindungi alam sekitar dalam negara kita khususnya. Ini kerana lebih banyak pencemaran yang berlaku sehingga menjejaskan kesihatan para penduduk sekitar seperti yang berlaku di Sungai Kincing beberapa tahun yang lepas. Isu pencemaran alam sekitar ini tidak boleh dipandang ringan oleh semua orang kerana ia memberi kesan kepada manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya saja yang disyaki terlibat atau menjadi punca pada pencemaran alam sekitar. Mereka perlu diambil tindakan yang berat di atas Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang memperuntukkan hukuman penjara dan denda yang amat berat. Hukuman ini seharusnya dijadikan pengajaran untuk semua pihak untuk terus berdisiplin dalam menjaga kelestarian alam.